Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid semua? Sihat? Saya doakan awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek Tauhid Darjah 4 dalam pelajaran yang kedua, iaitu hukum akal. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'd. Baiklah, kita mulakan pelajaran 2, iaitu hukum akal. Ini terdapat pada buku surat 5. Okay. Hukum akal. Murid tahu apa itu hukum akal? Hukum akal ni ialah dia berkaitan dengan undang-undang akal, ataupun fungsi akal, ataupun bagaimana akal ni digunakan ataupun dia berfungsi. Setiap orang yang wajib mempelajari dan mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya serta mengetahui sifat-sifatnya, hendaklah lebih dahulu ia mengetahui hukum akal dan pembahagiannya, kerana ia merupakan panduan bagi menentukan pembahagian sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Seorang yang wajib mempelajari dan mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya serta mengetahui sifatnya, hendaklah dia tahu dulu tentang hukum akal ni, hukum akal dan dia punya bahagian dia. Sebab dia ni berfungsi sebagai panduan. Dia memandu akal kita ni, bagaimana kita nak berfikir dengan betul, supaya kita dapat tentukan bahagian-bahagian sifat Allah Rasul ni. Sebagai contoh, sifat wajib, harus, mustahil. Bahagian tu sebenarnya kena, sebelum kita nak lebih tahu dia punya bahagian itu, kena tahu dulu hukum akal. Pengertian hukum akal. Hukum akal ialah penetapan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau penafian suatu perkara daripada perkara yang lain. Hukum akal ni ialah untuk menetapkan ataupun untuk menyokong ataupun untuk menerima suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, ataupun nak menolak, nak membantah suatu perkara tu daripada suatu perkara yang lain, tanpa perlu tak perlu apa? Tanpa perlu, yang pertama, ketetapan adat bagi menetapkan perkara tersebut. Akal ni tak perlukan pun ketetapan adat ni. Sebagai contoh, seperti 1 tambah 1, 2. Akal tak perlu pun nak fikir 1 tambah 1, 2. Dia tahu. Benda tu kita dah biasa. 1 tambah 1 mesti 2. Tak perlu kita nak kira. Kenapa 1 tambah 1 mesti 2 lah? Tak perlu fikir. Tak perlu fikir secara mendalam. Memang dah kebiasaan lah. 1 tambah 1, 2. Okay. Selain tu, hukum akal ni tak perlu apa? Tak perlu ketetapan syarak dalam menetapkan suatu hukum. Akal ni tak perlu pun hukum syarak. Hukum wajib, wajib, haram, harus, sunat, makruh. Tak perlukan pun ni hukum syarak. Contohnya, sebagai contoh, kalau dalam kes mencuri ni mengambil harta orang lain kan, kita dah fikir dah, kalau mencuri harta orang lain ni agak-agak boleh kita buat sebenarnya? Tak boleh kan? Kita dah boleh fikir dah. Tapi kalau ikut hukum syarak, hukumnya haram, berdosa. Tapi ikutkan hukum akal yang biasanya, kita dah tahu dah, mencuri ni adalah
haram adalah tidak dibolehkan. Inilah ambil harta orang lain, tak boleh. Yang seterusnya ialah pengertian akal. Apa dia akal ni? Akal adalah fikiran atau akal budi, iaitu kebijaksanaan yang Allah anugerahkan kepada manusia sehingga boleh dibezakan antara manusia dengan haiwan. Kita ni manusia, haiwan. Haiwan ni kan sebenarnya perkataan haiwan ni dia berunsurkan daripada perkataan bahasa Arab hayya, iaitu hidup, benda yang hidup. Kita pun benda hidup. Manusia ni dengan haiwan ni benda hidup, kehidupan. Tapi apa yang membezakan manusia dengan haiwan ni? Dua-dua hidup ni, tapi dibezakan dengan akal. Kalau hidupan tu dihidup dengan akal, maka dia digalakan manusia. Tapi kalau suatu benda hidup tu tapi tidak hidup dengan akal, maka dia bukan manusia, dia adalah haiwan. Itu yang bezakan manusia dengan haiwan. Jadinya manusia ni sangat mainkan peranan yang tinggi dalam takbir alam ni. Sebab Allah kurniakan manusia ni akal, kehidupan yang berakal. Kalau kehidupan yang terbakal ni seperti haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, tak akal, tak boleh fikir. Sebab apa? Sebab apa dengan akal ni boleh bezakan manusia dengan haiwan? Dengan akal ni, dengan akal manusia boleh menerima ilmu nazari, iaitu pengetahuan yang memerlukan fikiran. Manusia ni boleh berfikir, boleh menerima ilmu, macam awak semualah. Dapat menerima ilmu, belajar. Sebelum belajar tak tahu kan. Lepas belajar, lepas awak dah dapat ilmu, awak tahu, awak berfikir, maka awak dapat sesuatu tu, dapat tahu. Daripada tak tahu, tidak tahu. Itu dah ilmu. Itulah namanya belajar. Yang kedua, mentadbirkan segala pekerjaan yang halus dan yang sulit. Mentadbir ni lebih kepada macam menguruskan. Dengan akal ni maksud dapat berfikir macam mana dia nak buat satu pekerjaan tu, macam mana dia nak selesaikan apa-apa suatu masalah tu. Contohnya kalau bahasa rosaan apa ni, manusia tahu, manusia boleh berfikir. Kalau suruh basikal rosak tu, suruh kucing betulkan, agak kucing tahu tak? Tak tahu. Suruh monyet, monyet ni fizikal macam manusia kan, boleh berjalan, ada tangan, lupa pun macam ada sikit kan. So monyet tu betul basikal, boleh? Tak boleh. Yang ketiga ialah mendapat sumber penghasilan yang bermanfaat dan kebahagiaan. Manusia ni dapat mencari sumber rezeki, dapat menghasilkan, bercocok tanam, dapat bercocok tanam, dapatlah hasil, serta bermanfaat pada orang lain. Bercontoh pekebun, jual sayur, sayur tu membesar, dapatlah sayur tu. Dia dapat sayur tu membesar, dia dapat sayur tu, dia dapat jual pada orang lain, manfaat pada orang lain. Jual dapat duit. Duit tu dia beli sesuatu untuk memenuhi ataupun untuk menyara keluarga dia. Itu manusia. Tapi kalau haiwan tak ada macam tu. Paling-paling pun haiwan dia cari makanan. Burung contohnya burung keluar cari makanan, cari cacing, dia bawa balik sarang dia, bagi anak dia makan. Itulah. Tetapi akal yang sejahtera, waras dan sihat
tidak akan dapat dicapai sekiranya akal itu bersendirian. Tetapi kalau nak sampai tahap akal tu sejahtera, akal ni sihat, waras, betul, tak dapat dicapai tanpa dia seorang je, tanpa benda lain. Kalau dia seorang dia tak boleh. Maka akal mesti berpandu kepada syarak. Mesti kepada syarak, mesti kena ada panduan dia. Panduan dia syarak, hukum akal Islam. Ada syariat dia, ada undang-undang dia. Demikian juga, ni bukan syurga ni juga ni. Ada salah ejaan. Kalau awak tengok dalam surat 6, 1, 2, 3, baris ketiga ni, demikian juga, bukan syurga. Demikian juga syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan dengan akal yang sempurna. Akal yang sempurna bermaksud apa? Syarak ni tak dapat hasilkan, tak dapat nak menetapkan suatu hukum tu, suatu undang tu tanpa dengan akal yang sempurna. Akal yang sempurna ni, kalau nak jadi akal sempurna ni, maksudnya dia perlukan syarak. Dia perlukan panduan untuk berfikir yang betul. Jadinya apa? Walhasil antara kedua-duanya itu perlaziman dan saling memerlukan antara satu sama lain. Jadinya akal dengan syarak ni dia perlu sama-sama, dia perlu saling memerlukan. Jadilah akal yang sejahtera, sihat dan waras. Kalau akal saja berfikir tanpa perlukan syarak, maka tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah dalam kita nak belajar ilmu tauhid ni, kena ada panduan. Kena ada panduan berfikir dia. Sebab Allah ciptakan akal ni ada batasan, ada dia punya limit dia. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau Allah ciptakan paras sini je, kita tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih, dia akan memudaratkan kita. Kita terlebih fikir. Contohnya, Allah ni wujud, tapi kita tak nampak. Fikir, Allah kat mana? Fikir. Tak boleh. Kita tak fikir macam tu. Kita tak boleh fikir, rupa Allah macam mana ni? Tak boleh. Kalau kita terfikir tu, kita cepat, kita kena buang, kena hentikan. Bimbang nanti, kalau manusia ni berfikir luar batasan dia, dia akan boleh jadi gila. Sebab Allah dah tetapkan batasan akal seorang tu sampai situ je, tak boleh lebih. Kalau lebih, dia akan memudaratkan, akan membahayakan. Sama ada jadi gila ataupun dia akan menimbulkan ataupun membuat sesuatu kepercayaan yang mengarut, yang sesat. Antara punca inilah manusia kalau tidak berfikir dengan betul, wujudlah golongan-golongan yang membuat ajaran sesat. Tak gunakan akal dengan elok, maka sesat ada orang. Sebab itulah kita ni penting perlu belajar ilmu tauhid ni, supaya kita dapat berfikir dengan betul. Ini baru sikit je bahagian akal dia. Ada banyak lagi bahagian yang kita kena belajar, kita kena tahu. Kita kena susun elok kita punya fikiran kita ni, supaya fikiran kita ni tidak tersasar. Tak salah kalau kita nak berfikir ni, boleh berfikir, tapi fikiran kita ni mesti ada panduan. Tak boleh nak terlebih sangat ataupun tak boleh nak kerana sangat, betul-betul ikut panduan dia, dan tak boleh melampaui batas. Baiklah murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang kita akan sambung tajuk tugas akal. Kita tanggalkan pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sahabatlah murid, bagi masa akan datang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.